Mulia Tuhan, Shalom dan selamat datang ke saluran Rhapsody Reality oleh Pastor Chris Oyakhilome. Ajaran Tuhan kepada saudara-saudari pada hari ini ialah risiko kejahilan. Haleluya. Ayat Injil bagi renungan pada hari ini dipetik daripada Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Saudara-saudari, pengetahuan tentang firman Tuhan sangatlah penting. Yesus berfirman dalam Matius 22 ayat 29 kepada orang Yahudi, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Apa yang Yesus katakan kepada orang Yahudi ketika itu masih begitu relevan pada zaman kita. Hal sedemikian menjadi lebih teruk lagi apabila seseorang itu adalah seorang menteri, seorang pemimpin, atau seorang guru firman dan dia tidak mengetahui kitab suci. Saudara-saudari, apabila Yesus menjelaskan hal ini dalam ayat Injil pembukaan kita, fikirkan tentang fakta bahawa dia sedang berbicara kepada para pemimpin yang dipercayai oleh seluruh bangsa Israel untuk memberi mereka pengetahuan tentang Tuhan. Begitu banyak kepercayaan yang diberikan kepada para pemimpin itu, tetapi ternyata mereka jahil. Para pemimpin orang Yahudi yang sama itu adalah mereka yang secara jahilnya mengutuk Yesus Kristus. Mereka memanggil Tuhan dengan semua nama yang menghina dan melemahkan hati orang ramai daripada mempercayainya. Mereka menghukum dia sehingga mati, dan di hadapan mata mereka sendiri, Yesus dicaci, dihina, diserang, dan disalibkan. Mereka memanggil Yesus sebagai seorang penipu, tetapi merekalah yang menipu dan kena tipu. Sebab itulah Paulus dalam salah satu tulisannya berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 8, "Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab jika mereka telah mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia." Paulus juga telah menghadapi serangan jahat ini yang diakibatkan oleh para pemimpin orang Yahudi. Pada satu peristiwa, dia dan rakan-rakannya berada di Tesalonika untuk memberitakan Injil. Semasa Paulus berkhotbah di rumah ibadat mereka, beberapa orang Yunani dan ramai wanita terkemuka mempercayai mesejnya. Haleluya. Tetapi para pemimpin orang Yahudi berasa tersinggung dan menghasut beberapa orang pemberontak untuk memulakan kerusuhan di kota itu. Ini boleh dirujuk pada Kisah Para Rasul bab 17. Mereka tidak mengetahui rencana keselamatan Tuhan bagi orang Yunani. Saudara-saudari, kekurangan pengetahuan mengenai kitab suci menyebabkan orang melakukan banyak perkara yang kejam. Malah Paulus pernah tersinggung akibat daripada risiko kejahilan, dan hal ini menyebabkan dia menganiaya gereja sebelum dia bertobat. Dia berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 12 hingga 13, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, kerana Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang dahulunya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya kerana semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, iaitu di luar iman." Haleluya. Oleh itu saudara-saudari, kenalilah firman, pelajarilah kitab suci untuk dirimu sendiri, seperti yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 15, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Haleluya. Saudara-saudari,
Marilah kita berdoa. Ya Bapa, dengan firman-Mu, Engkau memimpin dan membimbing aku ke dalam takdir yang telah Engkau rancangkan untuk aku. Aku hidup dengan keyakinan dan sukacita selalu, kerana aku tahu bahwa Engkau bekerja dengan aku dan di dalam aku untuk memenuhi kehendak-Mu yang sempurna. Ketika aku mempelajari kitab suci, mata pengertianku diterangi untuk mengenali Engkau dengan lebih banyak. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Saudara-saudari, untuk memahami message kita pada hari ini lebih lanjut, saya galakkan Anda untuk merenungkan ayat-ayat Injil berikut. Amsal 18 ayat 15, Yohanes 5 ayat 39, dan 2 Timotius 2 ayat 15. Haleluya. Saudara-saudari, terima kasih kerana telah meluangkan masa Anda untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Jumpa lagi pada hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tnimsia@gmail.com. Sekali lagi, tnimsia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.